suatu kehebatan lah. Saya rasa macam bila saya dihubungi oleh puan ni Ustazah ni Azma Zuraida, mungkin daripada Kelantan juga, saya rasa ni sebab ada perkataan ni di situ. Sebab orang belum kenal saya sebenarnya. Orang belum kenal saya, Ustaz Haji Muhammad Suhaidi bin Ismail ni. Tetapi di Pasir Putih memang orang kenal lah. Sebab saya salah seorang penceramah daripada Jabatan Pendidikan Kelantan dalam sesi memberi motivasi kepada pelajar-pelajar dan juga kepada guru-guru di negeri Kelantan amnya dan di Pasir Putih khasnya. Alhamdulillah, dalam masa yang diberikan kepada saya ini untuk menyampaikan usrah lebih kurang 1 jam, insya-Allah saya akan kongsi pengalaman saya. Saya akan menyampaikan banyak ilmu yang ada pada saya untuk tatapan semua, khususnya kepada semua warga di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 10 Kota Damansara ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya muliakan, bila kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bila kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bila kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai seorang manusia, kita harus bersyukur. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana kita dijadikan sebagai seorang manusia yang mempunyai akal fikiran yang waras, berbeza dengan makhluk-makhluk lain. Sebab itulah kita ni kena bersyukur. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita jadi seorang manusia. Berapa ramai di kalangan kita hari ini, masyarakat kita hari ini umumnya, yang tidak bersyukur. Sebab ini memang telah termaktub. Ramainya manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada padanya. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sedikit sahaja manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan dalam Al-Quran sendiri. Sebab itulah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidakkah aku jadikan jin dan manusia ini bukan kerana lain. Aku buatmu ni manusia, aku buatmu ni jin, bukan kerana lain, bukan untuk hidup berpoya-poya di atas muka bumi Allah, tetapi adalah untuk beribadah kepada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kita kok mana pun kita kena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekali. Sebab itulah dalam kita mengharumi kehidupan kita pada hari ini, seboleh-bolehnya kita sebagai insan, sebagai manusia yang diberi akal fikiran Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya mencari seberapa banyak ilmu untuk jadi bekalan kita bila kita berada di akhirat nanti. Sebab itulah Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Maksudnya ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia ini, khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Allah buat kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Comel Allah buat kita ni. Mempunyai anggota yang cukup, yang lengkap. Yang lebih-lebih lagi, comel pada manusia ini ialah kerana diberi
satu anugerah yang tidak diberi kepada makhluk-makhluk lain, iaitu ialah akal fikiran. Ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Tetapi kalau kita lihat hari ini, berapa ramai di kalangan manusia hari ini yang tidak gunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ke jalan yang baik. Ini yang salahnya manusia yang tak tahu menilai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dia guna akal fikiran dia ini untuk benda-benda yang tak berfaedah. Kalau kita guna akal fikiran kita pun guna perkara yang tidak berfaedah, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian aku akan jatuhkan martabat manusia ini serendah-rendahnya. Ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, lebih rendah daripada martabat haiwan. Sampai gitu sekali Allah menyatakan dalam Al-Quran. Kalau kita tak gunakan akal fikiran kita ini ke arah kebaikan, maka Allah akan jatuhkan kita serendah-rendah, lebih rendah daripada martabat haiwan. Itu kita kena jaga. Kita lihat hari ini, berapa ramai manusia yang tidak gunakan akal fikiran dia itu untuk buat kebaikan, buat kerja membabi buta. Seorang pegawai, seorang pemerintah yang bertanggungjawab ke atas rakyatnya, yang mengendalikan pengurusan rakyat di bawahnya, kadang-kadang kita tengok mereka itu melakukan dengan perbuatan yang zalim. Tidak meletakkan suatu bertempat nak menghukum manusia. Ini menunjukkan bahawa akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disalahgunakan. Sebab itulah akal fikiran ini tidak diberikan kepada haiwan-haiwan lain. Kita tak jauh. Katakan binatang, Allah tak beri akal fikiran. Lembu, contoh. Lembu Allah tidak beri akal fikiran seperti manusia. Sebab itulah lembu dia suka berak tengah jalan kosek-kosek. Bunyi kelatir dia tadi. Binatang. Sebab apa macam tu? Sebab dia tidak ada akal fikiran seperti mana yang ada pada manusia. Kalau manusia berak lagu tu, lagu tu juga, lagu mana? Menunjukkan bahawa manusia itu seperti lembu. Tak gunakan akal fikiran itu untuk kepada ke arah kebaikan. Sebab itulah, dengan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, kita gunakanlah sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk yang pertamanya, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban falam takun khamisan fatahlik. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang mengajar. Jadilah kamu orang yang mengajar, orang yang berilmu pengetahuan. Kalau kita ada ilmu, jangan kita sembunyikan ilmu yang ada pada kita ini. Kita gunakan ilmu ini untuk mengajar. Dia seru kepada kita supaya kita ni dia jadi orang yang mengajar bila kita diberi ilmu. Sebab itulah Nabi sebut bahawa balighu anni walau ayah. Bila kita ada ilmu, bila kita diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena mengajar. Jangan sembunyi ilmu tu. Kita kena mengajar. Atau muta'alliman, ataupun orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Kita tak boleh mengajar. Contoh, kita tak boleh mengajar, maka kita sebagai manusia hendaklah jadi orang yang mendengar. Ataupun menjadi orang yang mengetahui ilmu, muta'alliman, orang yang mengajar, ala mustamian, atau orang mengajar,
ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang kasih kepada ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Orang yang mengajar dia pun tak mengajar, tak mendengar, tidak belajar, maka dia akan jadi orang yang kelima. Semua dia dak. Maka Allah akan membinasakan mereka. Sebab itulah, kalau bolehlah di antara puak-puak kita ni ke, biarlah dalam masa seminggu, contoh dah, saya ambil dalam masa seminggu, pokok mana pun kita kena menadah ilmu, kena terima, kena pergi mendengar di masjid-masjid ataupun surau-surau ataupun di tempat ibadat. Kita kena pergi mendengar. Kalau kita tak pandai mengajar, kita kena mendengar. Jangan jadi orang yang kelima, dia tak buat apa satu. Maka bila tak buat benda yang baik ini, maka hatinya akan jadi berkarat. Sebab itulah, tuan-tuan, sahabat-sahabat, adik kakak yang saya hormati sekalian, di musim sekarang ni kita berada di musim apa? PKP. Orang kata musim wabak, pandemik, penyakit COVID-19. Yang kian hari kita nampaknya kian meningkat dari segi peningkatannya. Apa ya musibah saya tak tahulah. Kita kena fikirlah bahawa ini adalah ancaman daripada Allah SWT. Ini adalah musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia. Oleh kerana apa tu? Saya rasa oleh kerana manusia ini sekian hari, sekian lama selalu mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah turun bala dan musibah kepada kita. Dan kita harus sedar bahawa musibah ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilai kita. Dan bagi kita orang yang berfikir, sepatutnya kita berfikir, jangan kita tengok musibah ini berlalu begitu saja. Kita kena fikir, ya Allah, apakah sebenarnya musibah yang diturunkan kepada kami ini, ya Allah? Kita tak tahu. Dan kita kena minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya musibah ini kita hindar jauh-jauh. Tetapi berapa ramai kalau kita tengok hari ini, ramai sudah dari kalangan kita ini yang buat sembahyang hajat, yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia hapuskan COVID-19 ini daripada bertapak ataupun bermaharaja lela di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru sekolah menengah Seksyen 10 Kota Damansara yang saya hormati sekalian. Di awal kuliah saya tadi, saya menyebut bahawa tentang kesyukuran yang kita perlu hamburkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi bagaimana dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dinyatakan bahawa dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyatakan berkisah satu cerita di mana berlaku pada 5 makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. 5 makhluk Allah Subhanahu Wa Taala iaitu yang terdiri daripada malaikat Jibril, kerbau, kelawar, cacing dan juga manusia. Saya nak bawa cerita ni ialah nak memberitahu kepada kita bahawa konsep bersyukur yang perlu ada pada kita, iaitu bagaimana Allah memerintahkan malaikat Jibril supaya pergi berjumpa dengan kerbau. Orang Kelantan panggil kubah dah. Pergi berjumpa, wahai malaikat Jibril, kamu pergi melihat seekor kerbau di dalam sebuah kubang ataupun kubel lah, kita panggil kubel. Tanya kepada kerbau tersebut. Malaikat pergi jumpa kerbau. Wahai kerbau, adakah kamu bersyukur bahawa kamu dijadikan seekor kerbau? Lalu apa kerbau jawab? Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menjadi seekor kerbau daripada saya dijadikan seekor kelawar. Kerbau jawab. Kerbau jawab deh. Kerbau kata, aku bersyukur aku jadi seekor kerbau. Tak ada masalah.
daripada aku dijadikan seekor kelawar. Yang mana kita tengok bahawa kelawar tu, wahai malaikat, dia minum air kencing dia sendiri. Dia minum air kencing dia sendiri. Tidak kebodoh ke nama tu. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi seekor kerbau. Oh, malaikat kata lagu tu. Lalu malaikat terus pergi berjumpa dengan seekor kelawar. Pergi jumpa seekor kelawar. Wahai kelawar, adakah kamu bersyukur? Kamu menjadi seekor kelawar? Ya, aku bersyukur. Bersyukur juga. Walaupun dia mandi dengan air kencing dia sendiri. Tidur bergantungan di atas gua. Aku bersyukur. Aku dijadikan seekor kelawar daripada aku dijadikan seekor cacing. Cacing yang berjalan pun menggunakan perut. Tidak guna kaki, guna perut berjalan atas tanah. Bersyukur aku. Oh, lalu malaikat terus pergi berjumpa cacing. Wahai cacing, adakah kamu bersyukur kerana kamu dijadikan seekor cacing? Ya, aku bersyukur. Walaupun aku berjalan dengan kaki, dengan perut aku sendiri. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada aku menjadi manusia yang tidak pernah bersyukur pun dalam kehidupan dia. Dia balik kepada manusia. Nak royaknya di sini, nak beritahu di sini bahawa binatang sendiri pun boleh syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi manusia yang tidak bersyukur terhadap kejadian yang Allah ciptakan dia. Sebab itulah kita ni sebagai manusia sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur. Lagu mana nak bersyukur? Kadang-kadang kita tanya tak? Kita tanya diri kita sendiri, bagaimana kita nak bersyukur? Bagaimana kita nak lahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan sekadar nyanyi lagu syukur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Bukan sekadar menyanyi lagu syukur saja. Dengan syukur ni ialah kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut alhamdulillah. Kita tanya diri kita, berapa kali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa kali kita ucap alhamdulillah? Berapa kali? Tak sebut. Kecuali kalau dalam sembahyang kita sebutlah alhamdulillah. Di sekolah, kita contoh, kita tengok. Di sekolah section 10 sendirilah. Ada dalam kalangan kita ini, bukan sekolah section 10 sajalah. Sekolah-sekolah mana-mana pun dalam Malaysia ni, memang ada seorang manusia ataupun dalam kalangan manusia yang tidak bersyukur terhadap kerjaya yang ada pada dia. Ada. Dia merasakan bahawa bila dia terima gaji daripada kerajaan, dia anggap duit yang dia terima itu adalah duit hasil kerja dia. Dia tidak realisasikan dalam kehidupan dia dengan lahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan gaji yang aku dapat ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kehidupan kita akan jadi keberkat. Jadi berkat. Berkat di dunia dan berkat di akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru yang dihormati sekalian. Jadi, kehidupan kita ini sebenarnya masih panjang. Kehidupan kita sebenarnya ini masih panjang. Tak tahu entah bila nyawa kita akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita lihat malam tadi kita tidur dengan mengamalkan apa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Sepatutnya kita kena bacalah ayat kursi. Baca Fa'qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad.
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita kena baca itu. Sepatutnya benda-benda yang seumpama ini kita kena jadikan amalan dalam kehidupan kita. Biar kita buat seumur-umur. Sebab apa pun tu? Sebab kita tak tahu bahawa mungkin kita pada malam itu, pada malam yang kita tidur itu, nyawa kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal kamu tidak diakhirkan, tidak dilewatkan, tidak diawalkan sampai masa Allah akan ambil nyawa kita, maka masa itulah Allah akan ambil nyawa kita. Malam tu ke ataupun pagi esok. Tetapi bila kita baca ayat kursi ataupun apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca kul 4 kul, insya-Allah mati kita itu mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Iaitu yang kita nak, iaitu yang kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kita nak. Sebab dalam sembahyang kita sendiri, kita ni semaya belakang deh. Kita semaya belakang. Tapi jangan ingat, walaupun saya kata lagu tu, ramai di kalangan bancian yang dibuat hari ni, ramai juga dalam kalangan kita ni yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang. Saya teringat satu kisah. Dekat rumah saya lah, dekat rumah saya sendiri. Dekat rumah saya sendiri bagaimana sepasang suami isteri. Yang mana kalau kita tengok anak-anak dia tu, Allahu Akbar. Anak-anak dia saya amat sedih lah saya tengok. Semuanya, kebanyakan lah daripada 7 orang, daripada 7 anak dia tu, 4 orangnya adalah terjebak dengan perkara-perkara yang tak elok. Kita kata leninggat terjebak dengan perkara dadah lah. Perkara dadah. Jadi saya amat sedih lah. Sehingga baru-baru ni berlaku polis ada pergi buat serbuah lah di rumah dia dan menangkap ke-4 orang anaknya yang dikatakan bahawa dia ni terlibat dengan pil kuda. Terlibat dengan pil kuda. Allahu Akbar. Masya Allah. Dekat rumah saya lah. Dan keluarga dia, walaupun isteri dia itu yang sembahyang juga. Tapi sembahyang pun celuk lah kata orang Kelantan. Sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Dan suaminya tak pernah sembahyang. Tak rajin sembahyang. Bila ditanya kepada suami je, dia mau semaya ke tak? Kau tak semaya. Apa dia mau tak semaya? Kau tak erti nak semaya. Saya tak erti, tak tahu nak sembahyang, lagu mana sembahyang. Masya Allah, jadi gitu setelah hidup dia, setelah umur dia sekarang ni sudah 57 tahun, dalam keadaan tak sembahyang. 57 tahun, tak pandai sembahyang. Kita beritahu pada dia, adakah pernah sembahyang? Tak tahu nak sembahyang macam mana. Macam mana saya nak sembahyang? Isteri juga sembahyang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sembahyang. Ketika rajin dia sembahyang, ketika tidak dia malah dia tak sembahyang. Ini yang berlaku. Nak royaknya bahawa ramai lagi dalam kalangan masyarakat kita hari ini yang mengabaikan sembahyang. Jadi kita rasa sedih lah. Baru-baru ni suami dia dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia dalam keadaan tak sembahyang. Saya rasa amat pilu, amat sedih. Saya bayangkan bagaimana suami yang tak sembahyang ini berada di alam kubur. Saya tak tahu bagaimana pembalasan ataupun azab Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Orang yang tak sembahyang. Allahu Akbar. Saya ni sebenarnya adalah imam di sebuah masjid di Mukim, di kampung saya ni lah. Sebagai imam masjid Mukim, dan saya ditugaskan untuk baca talqin. Saya amat sedih bila saya tengok mayat dihulurkan ke dalam liang lahat. Saya bayangkan bagaimana
Mayat itu berada pada malam ini. Diturunkan mayat dalam kubur, saya tak tahu bagaimana perasaan apabila datangnya dua-dua malaikat menghampiri mayat. Namanya si Amri ini. Inilah gambaran sebenarnya saya nak beritahu bahawa saya amat sedih lah. Ramai lagi sebenarnya di kalangan kita ni yang tak sembahyang. Tapi ada juga sembahyang kita ni kadang-kadang sembahyang tak betul. Kita cek diri kita, sembahyang kita tak betul. Ramai lagi dalam kalangan umat kita hari ni yang sembahyangnya tak betul walaupun hidupnya sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi sembahyang dia tunggang langgang. Dekat mana angkat takbirnya? Dekat mana rokoknya? Tidak menunaikan hak pada yang benar. Dan bagaimana sujudnya? Bagaimana duduk antara dua sujudnya? Bagaimana bacaan Al-Fatihahnya dalam sembahyang? Kita tak tahu. Masih tak betul. Pak saya ni, saya mengajar lah. Saya ni bidang saya ialah bidang Al-Quran sebenarnya dah, tuan-tuan. Bidang Al-Quran. Dan saya buat kuliah lah seminggu sekali di masjid. Saya tu sebelum PKP lah baru ni. Di musim PKP ni tak tahulah bagaimana. Sudah lost semua. Hilang semua ilmu yang ada pada masyarakat kita hari ni. Oleh kerana disebabkan PKP. Sehingga semua jemaah sendiri pun di Kelantan ini dihakkan kepada 4 orang sahaja. 4 orang sahaja. Di Masjid Mukim. Lainlah di Masjid Jajahan. Di Masjid Mukim 4 orang sahaja. Lebih daripada 4 orang, maka dia akan ditangkap. Sampai begitu sekali. Di musim PKP, di musim COVID-19 ini. Ini kita rasa sedih. Lepas tu ramai juga yang mempertikaikan. Bila kita buat sembahyang 4 orang, maka macam-macam timbul. Macam-macam timbul bangkangan ataupun laungan yang diberikan oleh masyarakat tertentu. Allah, 4 orang macam mana nak sembahyang? Tak boleh buat sembahyang Jumaat 4 orang ni. Syarat sembahyang Jumaat 4 orang, 40 orang. Ni 4 orang macam mana kita nak buat? Macam tu. Sebenarnya kita tak boleh timbul lah. Itu telah dikeluarkan oleh fatwa oleh mufti kerajaan negeri masing-masing. Menyatakan 4 orang buat sembahyang Jumaat walau macam mana pun kita kena buat. Dan berbalik kisah tadi. Yang tak sembahyang tadi. Yang sembahyang pun ada yang tak betul. Sembahyang yang tiada ada ilmu. Ilmu sembahyang tak ada. Kadang-kadang dia tak tahu apa itu sembahyang sendiri. Dia tak tahu. Sembahyang itu apa dia? Kita tanya dia. Tak tahu. Kadang-kadang kita tanya kita sendiri. Sembahyang kita tahu tak? Pengertian sembahyang itu sendiri. Sembahyang yang dari segi bahasa ialah doa. Doa. Sembahyang. Dan dari segi istilahnya ialah satu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diselangi dalam takbir itu dengan perbuatan, dengan perlakuan dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sembahyang yang sebenarnya. Di samping itu, sembahyang itu biarlah dengan kena dengan caranya sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu ikut aku sembahyang. Bagaimana Rasulullah sembahyang? Bagaimana Rasulullah mengangkat takbir? Bagaimana Rasulullah membaca doa iftitah? Bagaimana Rasulullah membaca Al-Fatihah? Bagaimana Rasulullah rokok dan sebagainya. Ini semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi bagi kita manusia yang jahil ini, dah lama dah kita sembahyang, dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 60 tahun, masih lagi sembahyang tak betul. Kenapa? Kerana kita tidak bertanya kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, bagaimana sembahyang yang betul. Cuba tengok. Saya tengok sendiri ni. Allahu Akbar. Kita sembahyang rajin dah. Rajin sembahyang. Lebih-lebih lagi sembahyang sunat tengah malam, kita bangun pukul 3 pagi. Dan saya tidak nafikan sini, ramai di kalangan guru-guru sini lah, sekolah menengah seksyen ni,
Sekarang ini sudah ramai di antara kita ini yang sudah ada keinsafan, sudah bangun 1, 2/3 malam untuk mengerjakan sembahyang sunat. Tetapi kita kena lihat, kita kena sedar bahawa ada yang bangun tengah malam itu sembahyang dengan cara yang malas. Dia bangun okey, bagus, alhamdulillah. Tetapi dalam keadaan yang malas. Dalam keadaan yang tidak ada semangat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah berbalik kepada cerita mati tadi, sebagaimana kita tahu bahawa amalan yang pertama sekali yang mula-mula dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan sembahyang. Amalan sembahyang. Sebab itulah kita kena jaga sembahyang kita, lebih-lebih lagi bacaan Al-Fatihah. Saya nak tekan sikit bacaan Al-Fatihah ini. Walaupun tajuk kita hari ini ialah hiasan diri sebagai seorang Muslim. Ini pun termasuk juga. Bacaan Al-Fatihah kita dalam sembahyang, cuba kita nilai sendiri bacaan Fatihah kita dalam sembahyang. Berapa ramai dalam kalangan kita yang masih tak betul Al-Fatihah. Yang baca salah. Bila kita tanya, kenapa? Dia kata betul. Saya baca suara betul. Bila saya ngadap Tok Guru, salah. Berapa ramai orang sebut Bismillahirrahmanirrahim tak betul? Yang kita kena peka tu sebenarnya tu. Biar sebut tang kita betul. Lebih-lebih bagi Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah menjadi salah satu rukun daripada rukun sembahyang yang 13. Salah satunya ialah bacaan Al-Fatihah. Kalau bacaan kita tak betul, maka sembahyang kita tak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena jaga Al-Fatihah. Saya beri penekanan benar-benar mengenai bacaan Al-Quran ini, terutama sekali Al-Fatihah dalam sembahyang. Ramai yang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dia tidak berbebi tu. Patutnya Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa dah, kita betul Fatihah sikit-sikit. Di samping kita pergi kepada tajuk-tajuk lain. Fatihah, nak betul Fatihah sikit. Sebab saya rasa sedih lah. Sebab kita ni rajin sembahyang, tetapi kadang-kadang sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sendiri pun ada kata, masuk neraka orang yang sembahyang. Sia-sia orang yang sembahyang kerana tidak membetulkan dalam rokok dan juga sujudnya. Rokok tak betul. Rokok yang tidak memenuhi hak-hak rokok yang sebenar. 90 darjah rokok. Sujud tak betul dahinya di pada bawah dekat sejadah. Betulkan dahi kita tu, biar tepuh dahi kita itu. Hidung biar rapat pada bawah. Kadang-kadang orang kata kita panggil tungging dahi dia. Sah semaya, tapi sepatutnya yang paling afdal kita kena rapatkan dahi kita dan hidung kita. Walaupun hidung kita macun ke. Kadang-kadang kita hidung kita macun, kita nak rapat hidung kita ni, kita rasa malu. Kita takut hidung kita pek. Nah, ini yang perlu kita betul. Jadi tuan-tuan, saya seru kepada mungkin di sekolah menengah kebangsaan Cik 10 ini ramai, tidak nafikan ramai ustaz-ustazah yang mahir dalam Al-Quran dan juga dalam bidang ilmu agama. Dan sepatutnya ustaz ini sepatutnya memberi tunjuk ajar, mengajar kepada anak rakan-rakan sahabat-sahabat iaitu Fatihah. Ambil satu masa, terangkan kepada mereka ini bacaan Fatihah yang betul dalam sembahyang. Sebab kita bimbang, bacaan Fatihah ini adalah seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa ia adalah satu rukun daripada rukun sembahyang yang ke-13. Kalau bacaan Fatihah kita tak betul, maka sembahyang kita tidak sah. Walaupun dah beribu-ribu tahun kita sembahyang. Sia-sia saja sembahyang kita. Kita takut jadi sebagaimana Allah kata, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
Neraka will bagi orang yang sembahyang. Neraka will bagi orang yang sembahyang. Maksud neraka orang yang sembahyang. Katalah ada setengah daripada kita hamba mengajar di sebuah masjid. Kata Ustaz, hamba tak semaya Ustaz. Hamba tak semaya. Sebab apa? Tak semaya masuk neraka. Fawailul lil musalli. Dia tak baca ayat yang selepas fawailul lil musalli tu. Orang yang semaya macam mana? Orang yang semaya masuk neraka. Orang yang semaya allazina hum an salatihim sahun. Orang yang semaya lalai. Itu orang yang masuk neraka-nya lalai daripada sembahyang. Tak masuk neraka kalau sembahyang dia itu khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak masuk neraka. Yang masuk neraka ialah orang yang lalai. Lalai ni macam mana lalai? Salah satunya ialah sembahyang tidak khusyuk. Sembahyang tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu bahawa Nabi sendiri pun tak pernah khusyuk sembahyang. Tidak 100% khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi kita orang awam ini khusyuk itu lebih penting. Tak perlu 100% pun tak apa, lebih kurang 70% pun tak apa dah. Jangan bila kita sembahyang sejak tempat angkat takbiratul ihram saja Allahu Akbar, terus macam-macam cerita mari dalam sembahyang. Habis ceritanya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru habis cerita. Mana khusyuknya dalam sembahyang? Jadi kita rasa iyalah betul lah sembahyang ni memang lama dah. Memang lama dah, tapi seperti yang saya kata tadi, masih lagi yang tak betul sembahyang. Ini yang saya bimbang. Bagi yang lelaki, bagi kaum Adam, kita jagalah sembahyang kita ini. Kita perlu beri tunjuk ajar kepada anak-anak isteri kita. Anak-anak isteri kita perlu tunjuk ajar. Beritahu kepada mereka bahawa inilah sembahyang yang sebenar. Beritahu kepada mereka, ajar mereka. Yang jadi masalahnya, suami sendiri yang tak pandai ni. Isteri dia lebih pandai daripada suami. Ini yang berlaku pada hari ini. Isteri yang lebih rajin, yang lebih bersemangat untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada suami. Jadi dalam masa yang masih ada ini, dalam masa yang diberikan umur kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ini, di kalangan kita sendiri sini, mungkin saya tengok di sekolah menengah section 10 Kota Damansara ni, saya tengok cikgunya muda-muda belakang. Ustaz Burhanuddin sendiri umur berapa Ustaz Burhanuddin? 27. Itulah. Masa saya tengok muda-muda belakang cantik-cantik, Ustaz Burhanuddin pun nampak handsome, smart orangnya. Ustaz Burhanuddin asal daripada mana Ustaz Burhanuddin? Saya asal Selangor Ustaz. Selangor ya, alhamdulillah. Dah lama berkhidmat di sekolah menengah seksyen tu? Tahun lepas baru posting. Oh, baru posting baru lagi lah. Alhamdulillah, tak apa Ustaz. InsyaAllah dan saya rasa mungkin di sekolah tersebut ramai di kalangan kita ustaz-ustazah ya. Mungkin belasan agak-agaknya lah bagi saya. Ya ke? Sekitar 2 orang ke tu? Mungkin. Tak ramai. Ramai juga. Ada 11 Ustaz. Ya, itulah saya rasa 11. Sekarang saya tengok dia dalam meeting kita ada apa dalam Google Meet kita ni dah 68 orang semua. Dan 68 orang yang menyertai Google Meet kita pada pagi ini. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baiklah, yang sihatlah bagi kita. Mana minat kita terhadap usrah ataupun ilmu, majlis ilmu yang kita buat pada pagi ini. Dan kita rasa bahawa ilmu yang kita terima pada pagi ini adalah sebenarnya satu
apa kita panggil luah kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyertai bersama-sama dalam majlis kita ini. Sebab itulah maka kata peringkat awal tadi bahawa dia walaupun kita ni berada sekarang ini pergerakan kita agak terbatas, sekarang ni kerana pandemik COVID-19 ini, semua kerja-kerja kita menjadi layu, tidak bergerak secara aktif. Sebab itulah dengan adanya program yang kita buat ini sedikit sebanyak, ianya akan memberi gambaran kepada kita bahawa ilmu yang kita ambil ini biarlah berterusan. Bukan setakat mati di situ saja. Kita kena istiqamah. Istiqamah dalam menuntut ilmu. Tidak terbatas. Istiqamah dalam baca Al-Quran. Ada orang setengah tu dibaca Al-Quran, dia baca secara banyak. Lepas tu sebulan dia tak baca dah. Ini tidak namakan istiqamah. Istiqamah ini ialah bila kita baca Al-Quran walaupun sikit, tapi ianya berterusan. Walaupun selai, walaupun 5 ayat, 6 ayat, tetapi berterusan. Baca tiap-tiap hari, kulla yaum. Kulla yaum, tiap-tiap hari kita baca Al-Quran. Itu yang kita nak, istiqamah. Tetapi bahawa ramai di kalangan kita ini yang tahu bahawa kita boleh istiqamah dengan kita baca Al-Quran ini. Saya sendiri pun kadang-kadang malas nak baca Al-Quran tu. Kita nak tanya diri kita bagaimana kita boleh istiqamah dengan membaca Al-Quran. Biarlah kita gerakkan hati kita ini nak rajin baca Al-Quran. Itu baru baca Al-Quran, baru baca. Kita tidak tengok lagi dari segi pengertian. Tidak tengok lagi dari segi tafsiran dan keseluruhan huraian ayat tersebut. Baru kita baca. Itu pun sudah malas kita nak baca Al-Quran. Sekarang ni, daripada kita baca Al-Quran, lebih baik kita tengok handphone. Handset kita masing-masing sekarang ni ada handset masing-masing. Ada handphone. Kadang-kadang setengah daripada kita ni tak lepas daripada handphone di tangan dia. Sekejap buka telefon, tengok. Baca WhatsApp. Baca Facebook. Bangun tidur, perkara yang utama sekali yang dipegangnya ialah handphone dia. Itu trend sekarang. Budak-budak ke ataupun kita sebagai orang tua ke, itu yang menjadi trend kita. Bangun sahaja daripada tidur, tak lain tak bukan yang kita pegang ialah handphone. Bukan saya kata tak baik, bukan telefon, bagus sebenarnya. Bagus. Sebab dalam itu banyak mengandungi perkara-perkara yang kita tak tahu. Info-info terbaru. Kalau di sekolah, info-info yang kita kena peka terhadap arahan pengetua. Contoh, ada arahan ketua. Kadang-kadang pengetua pun info ataupun WhatsApp perkara-perkara yang urgent, yang segera. Kadang-kadang kita sendiri pun di kalangan tenaga pengajar ni tak ambil macam mana. Kadang-kadang tak baca pun, tak lihat pun. Menyebabkan pengetua rasa marah lah. Telefon. Dia tak baca kau. Saya hantar tu. WhatsApp yang nak segera tu. Tak baca. Ini satu masalah juga. Betul, kita perlu telefon ni. Tetapi di samping itu, dan masa yang sama, Quran kita kena baca juga. Handphone kita baca, Quran kita baca. Barulah seimbang di antara handphone dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, tenaga pengajar ataupun warga pendidik sekolah menengah seksyen 10 Kota Damansara, alhamdulillah kita sudah mungkin sekarang ini sudah sampai penghujung je lah. Saya rasa sebab masa yang diberikan kepada saya ini mungkin dalam masa 1 jam, dan mungkin antara kita ni rasa rimas ataupun rasa puas. Maklumlah bila kita buat program-program yang berbentuk keilmuan ini, di antara kita ini rasa macam tidak ada semangat. Tapi bukanlah saya tuju kepada sekolah menengah seksyen 10. 10 ni saya tengok bagus-bagus.
semuanya ikuti. Sekarang sudah 69 dah tetamu kita yang mengikuti siaran ini. Dan sebagai akhir program kita, usrah kita pada pagi ini, saya nak petik suatu surah dalam suratul As. Dalam suratul As, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Kamu nak bawa lagu nasyid sikit. Demi masa yang dinyanyikan oleh Raihan. Sebab masa ni penting bagi kita sebenarnya. Masa ni penting sebab dalam tu terkandung bagaimana kita tengok terkandungnya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 5 perkara yang kita kena rebut sebelum datangnya 5 perkara. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Alhamdulillah. Itu nyanyian Raihan mengenai masa yang ada pada kita ini. Maka kita kena ingat bahawa ini pun hadis Nabi yang keluar ni dah. Itanim khamsin qabla khamsan. Itanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Wasihataka qabla saqamik. Wa ghina'aka qabla faqrika. Wa fararika qabla syurika. Wa hayatuka qabla mustik. Masa muda sebelum kita tua, kita kena rebut. Ketika muda ini kita kena rebut. Masa sihat sebelum kita sakit. Masa kaya sebelum kita miskin. Masa lapang sebelum kita sempit. Dan akhir sekali, masa hidup sebelum kita mati. Kita gunakanlah kelima-lima masa ini untuk munafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita harapkan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah, pertamanya kita lihat bahawa kita mahu kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sentiasa bahawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu yang kita nak. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalau kita dimatikan saat ini, maka matikanlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa pengakhiran kita nanti adalah ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan dihindarkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itulah saja perkongsian yang saya boleh berikan untuk tatapan bersama hari ini. Dan apa yang saya beritahu tadi itu adalah hasil daripada ilmu yang saya terima
daripada guru-guru saya lah saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan hari ini, dan tuan-tuan ambillah apa yang baik itu dan yang buruk itu kita buang jauh-jauh. Dan jadilah semakkanlah dalam hati bahawa selepas ini kita akan terus hidup dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan kita terus ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Di akhir kata kalam aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, maaf Ustaz, saya nak minta izin. Boleh ke kita buka ruang untuk sesi soal jawab? Okey, boleh insyaallah. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Okay, jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, boleh terus bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, macam mana nak buat kalau kita dah semayang, kita dah mengaji tapi kita masih lagi duk buat benda dosa ni lah. Mata kita, mulut kita masih duk buat benda yang dosa tu. Macam mana kita nak buat Ustaz? Terima kasih Ustaz, itu soalan saya. Assalamualaikum. Okay, Ustaz tak dengar Ustaz. Maaf. Ustaz tak on mic. On mic Ustaz. Ustaz dah jawab ke? Mic tak on? Belum, itulah. Okay, maaf Ustaz. Kena cari button yang merah tu. Ustaz tekan dekat mic. Ustaz tak perasan tu. Kena call. Ustaz on mic Ustaz. Minta tolong Puan Azma call Ustaz lah kot. Okey dah je dah. Okey. Okey Ustaz, dah dengar dah. Okey, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih kepada soalan yang telah dikemukakan oleh siapa tadi ya? Siapa cikgu yang muka soalan tadi? Puan Farah Amira. Puan Farah Amira. Boleh ulang sekali lagi kat soalan tu? Soalannya Ustaz berkenaan dengan bagaimana kalau kita dah melakukan amal ibadah tetapi kita masih lagi terjerumus dengan
dosa-dosa mata kan, segi perilaku, begitulah. Okey, terima kasih Ustaz Maudin. Dan terima kasih yang bertanya. Baik, sebenarnya soalan ni sebenarnya dah lama banyak kali ditanya kepada saya. Ditanyanya ialah bagaimana kita dalam masa yang sama kita buat amal ibadah. Ya, kita buat amal ibadah, kita sembahyang, kita buat baik. Dalam masa yang sama juga kita buat yang benda yang tak baik. Contohnya kita melakukan perkara-perkara yang tak baik melalui anggota badan kita. Mata kita masih lihat benda-benda yang tak elok. Telinga kita masih lagi mendengar umpatan-umpatan. Mulut kita masih lagi bercakap tentang kisah-kisah orang kita, kisah manusia. Sebab apa ini terjadi? Kita kena lihat. Kita kena lihat balik bahawa amalan ibadat kita itu mungkin ada satu yang menjadi penyebab. Yang kita rasa macam, contoh macam saya kata tadi lah. Sembahyang kita, contoh kita ambil dalam konteks yang dekat ialah sembahyang lah. Sembahyang, tak tahu lah ramai yang saya kata tadi bagaimana kita tengok bahawa wailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang sembahyang. Dia dah sembahyang sebenarnya. Dah sembahyang, dah rajin sembahyang tetapi masuk neraka juga. Kenapa tu? Kerana sembahyang dia lalai. Sebab itulah. Sebab apa kita masih lagi membuat perkara-perkara yang tak elok di luar sembahyang? Sebab pelaksanaan dalam ibadat kita itu, contoh dalam sembahyang, mungkin kita tidak mengikut apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Bermula daripada sembahyang, daripada wuduk lagi. Mula pada wuduk lagi. Kadang-kadang wuduk kita ambil kan kadang-kadang tak betul. Kita ambil secara, apa panggil secara wuduk ni secara macam cincai-cincai macam tu je. Tidak memenuhi wuduk yang sebenar. Maka di situ tak betul wuduk. Maka kita tak betul, di situ sudah jadi satu tanda karat. Satu tanda titik hitam. Lepas tu kita masuk dalam, kita pergi sembahyang. Kadang-kadang kita sebelum sembahyang itu was-was. Kita sembahyang, kadang-kadang kita tak ingat kita nak sembahyang zuhur, kadang-kadang kita niat lain ada. Kita niat lain, kita nak sembahyang zuhur, kita niat asar lah, kita niat maghrib. Batulah digalakkan sebagaimana Rasulullah SAW supaya sebelum sembahyang Rasulullah beritahu kita bahawa kita baca dulu surah An-Nas. So baca surah An-Nas, baca dulu lah, jangan baca kuat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil. Untuk menjaga was-was syaitan yang mengganggu dalam sembahyang kita. Sebab saya tahu bila kita sembahyang saja sudah tentu syaitan terus masuk sebenarnya. Mengganggu kita. Lepas tu kita kena betul-betul sembahyang itu biar betul-betul. Angkat takbir saja, terus hati kita ini terus kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sembahyanglah kamu seolah-olah kamu nampak Allah. Dan sekiranya kamu tidak nampak Allah, Allah nampak kamu. Biar ada perasaan macam tu. Barulah sembahyang kita jadi khusyuk. Dan insya-Allah dengan sembahyang yang kita buat yang macam itu, perkara-perkara yang luar daripada sembahyang lepas ini kita akan dapat hindarkan. InsyaAllah, buatlah beberapa kali. Bukan sekadar sekali, mungkin lepas sembahyang kita akan keluar. Ya betul, bila kita keluar daripada sembahyang, keluar daripada rumah saja sebenarnya, kita memang melakukan dosa. Kita lakukan dosa, keluar saja daripada rumah. Bangun pagi saja, dosa kita lakukan. Tapi insya-Allah lah, dengan peribadatan kita yang bersungguh-sungguh, mengikut apa yang diajak Rasulullah bersungguh-sungguh, insya-Allah perkara-perkara yang luar daripada sembahyang kita dapat jauh. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi soalan daripada guru-guru lain? Assalamualaikum Ustaz. Tadi dalam ceramah tadi Ustaz ada bagi tahu pasal kisah kerbau, pasal kelawar, pasal cacing. Okey, jadi dalam cerita tadi yang akhir tu, cacing tu walaupun dia pun kata dia bersyukur, walaupun terpaksa berjalan dengan badan, dengan perut.
berbanding dengan manusia. Yang dia katakan, cacing tu berkata manusia ni tak pernah bersyukur. Jadi soalan saya, mengapa manusia digambarkan sebagai kelompok yang sering tidak bersyukur? Walaupun kadang-kadang sebahagian daripada manusia ni ramai yang melaksanakan perintah Allah. Tetapi apabila manusia diuji, mereka lupa dan mula mengeluh. Bagaimana kita nak meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, terutama saat-saat sukar seperti waktu pandemik sekarang ini. Okey, itu soalan saya, Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Mazlan ke? Cikgu Abdul Rahman Malik. Ya, saya, Ustaz. Ya, terima kasih soalan yang baik daripada Cikgu Mazlan mengenai konsep bersyukur tadi lah. Dalam cerita yang saya bawa tadi, bagaimana digambarkan bahawa binatang-binatang iaitu kerbau, ini cerita ni ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau tuan-tuan boleh balik buka, saya tak ingat dah surah muka surat apa, cerita bagaimana bersyukurnya binatang-binatang atau makhluk Allah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah cacing sebagaimana yang ditanya oleh Mazlan tadi. Bila cacing mengatakan bahawa dia bersyukur walaupun dia berjalan dengan perut dia sendiri, dia bersyukur, dia nak banding dengan manusia, dia sebut manusia walaupun manusia ini berjalan dengan keadaan yang sempurna, tapi tak bersyukur. Ada yang bersyukur, bukan saya kata semua, tapi sebilangan manusia ni lupa konsep syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bersyukur ini, kalau kita tengok lebih-lebih lagi bila kita tiba di musim kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, musim penyakit ataupun penyakit COVID-19 ini, kebanyakannya manusia melupui macam mana? Melupui bahawa penyakit itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena duduk situ. Penyakit ini Allah yang cipta, bukan manusia yang cipta. Allah yang cipta penyakit terhadap kita. Allah mencipta penyakit dan Allah yang menciptakan ubat. Cuma manusia ini sebagai perantaraan. Sebab itulah bila manusia ini kadang-kadang, ialah kita tahu bahawa manusia ini sebilangan lah, bukan semua, sebilangan manusia ini bila tiba diuji, contohlah tidak COVID saja, diuji kesusahan, diuji sakit, diuji kerasahan ataupun permasalahan, rata-rata kita katakan bahawa manusia ini memang tidak syukur, memang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita ambil, bila manusia ditimpa kesusahan dalam kehidupan lah, kita kata dalam kehidupan rumah tangga beliau, diuji dengan suaminya yang tidak ada pekerjaan, diuji dengan anak-anaknya yang berbagai kerenah, berbagai watak yang timbul dalam rumah mereka. Maka fikiran ide itu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melahirkan bahawa ya Allah, sebenarnya ini adalah ujianmu yang sangat besar kepada aku, tidak ada dalam diri mereka. Sebab dalam keluarga mereka sendiri pun tidak ada suatu keluarga yang benar-benar mengamalkan Islam seluruhnya dalam rumah mereka. Hanya minta berdoa dengan gitu saja, sembahyang tidak, baca Quran tidak, hanya berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah, gantilah kesusahan ini dengan kesenangan dalam hidupku. Itu saja. Dan kita nak hilangkan, bagaimana kita nak hilangkan keluhan ini daripada bertapak dalam hati manusia ini? Bagaimana cara kita nak hilangkan supaya kita setiap kali kita cuba ini, kita kena ingat bahawa cubaan atau ujian ini sebenarnya datang daripada Allah. Kita ingat macam tu. Allah beri ujian kepada kita. Ini aku susah ni adalah Allah beri uji pada aku. Dan kita kena ingat
Bila Allah uji susah kepada kita, tindakan kita ialah dengan berdoa. Sebelum tu kita kena sembahyang. Sembahyang sunat taubat tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa supaya kita hindarkan, supaya jauhkanlah ya Allah daripada aku ni sentiasa mengeluh terhadap perbuatan ataupun terhadap apa yang telah engkau berikan, timpakan kepada aku. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan doa yang ini, keluhan kita itu akan dapat dikurangkan. Kita buat, kita sentiasa berdoa. Dan apa sebab doa ni adalah senjata Muslim, senjata Islam, senjata orang Muslim. Takkanlah kita nak berdoa, sekali berdoa Allah tidak kabulkan doa kita, kita rasa frust. Kita terus mecuk, kata orang Kelantan, kita terus mecuk. Allah kata, hamba berdoa seumur dah Ustaz. Walau macam mana mari semacam ujian. Ujian kesusahan dalam diri hamba. Hamba berdoa sama. Mungkin doa itu belum diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah satu masa nanti Allah akan terima, Allah akan kabul. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan, aku akan perkenankan doamu. Tunggulah banyak saja. InsyaAllah akan berjaya. Itu saja Cikgu Mazhar. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, ada satu soalan lagi daripada ruangan chat daripada Puan Wan Nur Shika. Soalan ni Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang suka membicarakan sisi negatif orang lain? Okey. Macam mana tu soalan dia? Bagaimana menghadapi orang yang suka membicarakan negatif tentang orang lain? Betul. Terima kasih. Yang bertanya mengenai ini macam kita macam jaga tepikan orang lah. Kita kata jaga tepikan orang. Ini banyak berlaku ni di sekolah lah, biasa di sekolah pun banyak berlaku. Di sekolah banyak berlaku perkara yang seumpama. Tapi tidak di sekolah sajalah, di mana-mana tempat pun kadang-kadang sesi membicarakan tentang orang lain ini memang banyak. Kalau kita orang kampung kat, kita panggil lah orang kampung, kita panggil kuliah swasta. Kuliah swasta yang dibuat di bawah pokok kayu. Di atas gerai, di bawah pokok kayu, yang dibuatnya ialah kuliah swasta. Masuk di sini ialah kuliah swasta ni ialah kuliah membicarakan tentang orang lain yang negatif, yang mana bila kita dengar perbuatan itu menyebabkan orang lain marah. Kita ambil contoh di sekolah lah, sebab kita semua ni kalangan guru, kita ambil di sekolah lah. Contoh kita ambil di sekolah. Kita ni ramai, macam di sekolah menengah section 10 sendiri, kita ramai kalangan guru kita. Dan bermacam-macam fikiran guru kita ni, macam-macam kerenah, macam-macam perangai, macam-macam sikap. Di sekolah, dengar kalau di sekolah apa, section 10 ni, saya rasa gurunya lebih kurang berapa orang? Ustaz Bahanuddin? 100 lebih lah kan? 100 lebih gitulah. Jadi ini bilangan yang besar. Dan bagi seorang pentadbir, seorang pengetua pun ada bersama kita ni, nak menyelesaikan anak buahnya selama 100 lebih ni, bukan satu perkara yang mudah. Di rumah lagi, anak dia, nak mengasuh anak dia. Di sekolah lagi nak mengasuh guru-guru dia. Yang bermacam-macam perangai. Yang bermacam-macam fashion. Yang ada seorang tu tak boleh tegur. Bila tegur akan nyetuk orang kata. Bila tegur dengan cara baik, dia buat tak tahu. Bila kita suruh, dia buat tak tahu. Bila kita nasihat, dia salahkan pengetua balik. Pengetua banyak kecil lah, macam-macam perkara. Sebab itulah, kalau dululah, kalau sebelum musim PKP, sebelum musim PKP ni, musim COVID ni, sebelum mungkin tahun 2018, 2019,
Di kalangan guru kita ni kadang-kadang suka sangat membicarakan tentang hal-hal peribadi. Terutama pentadbir. Di kantin kita ambil, di kantin bila kita berada dalam suatu kelompok yang ramai, kita ambil cikgu perempuan. Dan cikgu lelaki, sekelompok cikgu lelaki dan sekelompok cikgu perempuan di kantin. Tajuk, topik utama, isu yang dibincangkan hari itu sebelum makan ataupun sambil makan ialah topiknya bertanyakan tentang pengetua ataupun guru besar. Ada seorang itu tanya, pengetua mari ke hari ni? Guru besar datang sekolah ke hari ni. Dia tengok kereta dia tak ada tu di garah kereta tu. Oh, selamat. Guru besar pengetua tak ada, selamat. Sebab apa? Sebab dia boleh membincangkan apa yang ada pada guru besar dan pengetua tersebut. Di belakang. Ini konsep kita menjaga tepikan orang. Sepatutnya tidak ada pada kita membicarakan tentang perkara itu. Dan kalau kita tak puas hati dengan guru besar atau pengetua di sekolah, kita bertemu secara empat mata. Dan guru besar kena ada open-minded, fikiran terbuka. Jangan sempit fikiran. Bila kesalahan kita sekolah cikgu-cikgu tu, jangan kita memalukan guru tersebut di hadapan khalayak ramai. Dalam mesyuarat, sebut nama dia. Ini menjatuhkan maruah cikgu tersebut. Sebaliknya kita panggil secara berdepan, empat mata. Dan bagaimana kita nak hindarkan perasaan negatif ini? Kita nak hindarkan perasaan negatif ini terhadap orang lain. Perlu ada dalam kalangan kelompok tersebut, dalam diri kita, hati yang baik. Kita kena teringat, bila kita nak bercakap saja tentang orang, kita kena ingat. Kita kena ingat selalu. Mari dalam fikiran kita bahawa betul ke bila aku bercakap macam ni, bagaimana perasaan orang itu. Bila aku ceritakan tentang keburukan dia, apakah akibat yang akan aku terima. Kita kena ingat mari lalu dalam fikiran kita. Barulah perasaan negatif atau nak memburuk-burukkan seseorang itu tidak akan datang kepada kita. Sekarang kita fikir bahawa bila kita buat, kita tak fikir tindakan selepas daripada kita buat itu. Membabi buta tindakan kita. Betul, memang perasaan kita bila mari satu perasaan nak marah kepada seseorang, sudah tentu tindakan kita sudah menjadi di luar batasan. Orang pujuk kita pun kita tidak boleh terima lagi dah. Sebab itulah perkara utama sekali yang perlu kita ada dari diri kita ialah kena fikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nak cerita tentang keburukan orang lain, kena fikir dulu. Apakah aku cerita ni benda molek aku atau benda tak molek? Begitu. Barulah kehidupan kita akan lebih terjamin. Itu je. Terima kasih. Okay, Ustaz, ada satu lagi mungkin yang terakhir untuk hari ni. Jadi soalan daripada Puan Tifarida. Soalannya Ustaz, bagaimana cara yang terbaik untuk kita tegur seseorang yang mana kita tahu orang itu sukar untuk menerima pendapat atau pandangan daripada orang lain? Alhamdulillah, terima kasih. Ini soal terakhir dah. Agak ada saja ni kalau nak jawab banyak-banyak ni apa pukul 12 tak habis lagi ni. Baik, ini satu masalah lah dalam kehidupan kita ini. Nak menegur seseorang dah. Nak menegur seseorang ini bila seorang itu buat kesalahan, memang satu perkara yang amat rumit lah bagi kita. Memang rumit. Nabi sendiri ada beritahu bahawa dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran,
satu perkara yang tak baik, mara'a minkum munkaran falyughayyir, maka tegahlah dia dengan biyadih, dengan tangan. Bila tengok manusia buat tak baik, kita tegur dengan tangan. Masuk dengan tangan tu lagu mana? Pegang dia ke, katuk dia ke, lagu mana? Fa'ilam yastati' fabilisan ni. Sekiranya kita tidak mampu untuk tegur dengan tangan, untuk cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan ataupun mulut. Nak tegur seseorang ini. Dan bila tak mampu juga, fal yughayyir biyadihi fa biqalbihi, dengan hati dia. Dengan hati dia. Tetapi bila tegur dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Wa dzalika adhaful iman. Dengan selemah-lemah. 3 perkara ni mesti ada pada kita. Contoh kita ambil lah, contoh dia. Kita tengoklah seseorang itu yang kita tengok dia ni memang seorang manusia yang memang kalau kita tegur dia memang tak boleh. Tegur ke, nasihat ke, memang dia tak terima. Dia kita ibarat dia macam keras lah, keras hati. Jadi semua orang takut nak tegur dia. Termasuk pengetua sendiri pun takut nak tegur dia. Jadi bagaimana cara kita nak tegur seseorang itu agar ianya boleh terima teguran kita? Ada pendapat saya lah, pandangan saya lah. Yang pertama sekali, orang yang umpama ini, orang yang seumpama ini, yang keras ini, yang pertama sekali, kalau kita sebagai seorang sahabat ataupun seorang pengetua lah, sebagai pemimpin, yang pertama sekali ialah kita selalu mendamping dia. Mendamping dia. Bertanya khabar dia, bercakap dengan dia, sentuh dia. Sentuh laki-laki, jangan sentuh laki perempuan pula tadi. Sentuh. Sebab dengan dengan konsep sentuh ni akan bertambah kemesraan dalam kalangan kita. Waktu saya kadang-kadang saya berjumpa dengan seseorang ni, yang pertama sekali saya sentuh. Saya sentuh belakang dia. Untuk menarik minat dia kepada kita. Tapi sekarang tak boleh sentuh lah musim PKP ni. Kena jarak. Tapi nak kaya konsep asalnya ialah kita sentuh. Konsep sentuh dia. Sentuh tu bukanlah kita sentuh dengan kuat, dengan kita gosok banyak kali atas belakang dia, bukan. Sentuh dia sekadar untuk melahirkan kemesraan kepada kita, kepada dia bahawa. Sebab konsep sentuh ni saya ingat bahawa memang berkesan. Berkesan. Konsep sentuh seseorang ini. Yang kita tanya khabar, kita bertanya dia, kita cerita tentang kerja, kita tanya masalah dia. Dan insya-Allah lepas tu, barulah kita boleh tegur dia. Kita nasihat dengan cara yang baik. Kalau dia katakan dia, sebelum ni kita tengok dia ni memang orang yang suka sangat. Kita panggil, kalau orang perempuan kat kita panggil apa, mulut banyak lah, kita kecek banyak. Kecek banyak ni kadang-kadang kita dengan dia pun tak sempat bersama dia. Dia selalu dia cakap dia banyak dia pula pada kita. Kita nak ambil pendapat, dia yang potong lain kita. Jadi kita kena tegur dia dengan cara yang baik, dengan sentuhan tadi. Lepas kita nasihat dia, insya-Allah lepas tu barulah kita royak dia bahawa perkara yang sebenarnya yang berlaku kepada Allah. Dengan doa kita. Dengan doa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar aku tegur dia ni, aku tegur cikgu Aminah ni, sewaktunya selepas ini dia boleh berubah. Boleh berubah. Itu yang kita nak. Dan insya-Allah benda ini tidak mustahil. Kita akan dapat lembutkan hati manusia. Persoalan.
hati manusia ni walaupun keras macam mana pun, dia akan lembut. Dia akan lembut. Dan insya-Allah lah kita sama-sama doakanlah supaya dalam kalangan kita ni, dalam sekolah ni, yang ada lah kalangan kita ini, jangan ada di kalangan kita ini hati yang keras. Jadi kita sama-sama ambil berat di antara satu sama lain. InsyaAllah benda ni akan berjaya dan dia akan menjadi manusia yang terbaik di sekolah tersebut. InsyaAllah itu saja. Baik. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas ceramah yang disampaikan dan memberikan penjelasan untuk setiap soalan yang diajukan. Syabas kepada para hadirin yang dirahmati sekalian di atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya sesi usrah sebentar tadi. Jadi apa yang kita dapat simpulkan bahawasanya hiasan diri itu bukanlah emas permata, bukan juga pakaian sutera, tetapi sikap tawaduk dan syukur kita kepada Allah menjadi perhiasan terbaik bagi seorang Muslim. Okey, semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan sebentar tadi dan dapat juga berpesan-pesan kepada mereka yang tidak berkesempatan hadir. Saya mewakili pihak majlis memohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. Saya akhiri majlis ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima semua kasih yang Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz dengan ilmu yang diberi. Okey, sama. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. InsyaAllah kalau ni mungkin kita jemput Ustaz lagi sekali boleh tak? Allahu Akbar. Boleh kah? InsyaAllah kalau ada masa Sebab kita orang akan buat ni sampai hujung tahun. Kalau ada slot nanti insyaAllah Ustaz boleh InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Minta diri dulu ya Ustaz. Ya. Okey. Jangan jemu Ustaz. Jemputan untuk. Okey, terima kasih Ustaz Abang Nadi. Ya, sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah.